الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan mulia itu adalah satu keutamaan bagi membina dan membangun kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara. Dalam agama kita, orang-orang yang berakhlak baik dan mulia ini menempati kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda ada menjelaskan mengenai kedudukan ataupun derajat orang yang baik dan mulia akhlaknya itu di hari kiamat kelak. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamah as-sartharun wal mutasaddiqun wal mutafaihiqun." Maksudnya, sesungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di akhirat nanti adalah orang yang mempunyai akhlak yang terbaik, dan orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di akhirat nanti adalah orang yang mempunyai akhlak yang paling keji, yaitu orang-orang yang mereka-reka percakapannya, orang yang berlagak pandai, dan orang yang bercakap besar, yakni sombong dan bongkar. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Antara akhlak mulia yang patut dimiliki oleh setiap umat Islam itu ialah tawadhu'. Apakah dia sifat tawadhu' itu? Tawadhu' berarti taat, tunduk dan menyerahkan diri dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya kerana ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa merasakan dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, agama kita menuntut umatnya agar sentiasa mengamalkan sifat tawadhu' dalam kehidupan seharian. Ini sedari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Maksudnya, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kamu saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri kepada orang lain, dan agar tiada seorang pun berlaku zalim kepada yang lain. Sesungguhnya tawadhu' itu ada 5 jenis, yaitu pertama, tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sentiasa merasakan diri terlalu kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tawadhu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dalam segenap aspek kehidupan seharian. Ketiga, tawadhu' kepada agama, yaitu sentiasa berpegang
dan meyakini dalil-dalil yang benar, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Keempat, tawaduk kepada kebenaran, yaitu tunduk dan merendahkan diri kepada kebenaran yang telah nyata. Kelima, tawaduk kepada sesama manusia. Hakikatnya tawaduk itu adalah sifat yang sangat mulia. Oleh yang demikian, walaupun kita mempunyai pangkat, darjat dan kemewahan, namun semua itu tidak boleh dijadikan sebab untuk kita sombong dan bangga diri dengan nikmat yang ada, kerana semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang wanita datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada baginda, "Aku mempunyai hajat denganmu." Lantas baginda berkata kepadanya, "Ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlisu ilaiki." Maksudnya, duduklah, yakni tunggulah aku di mana-mana jalan di Madinah yang kamu kehendaki. Niscaya aku akan duduk bersamamu, yakni untuk membincangkan hajat kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini jelas membuktikan bahawa betapa tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepimpinan dan kehidupannya. Baginda sentiasa bersedia bertemu dan melayan hajat orang yang ingin bertemu dengannya atau memerlukan bantuannya tanpa mengira masa atau tempat, biarpun baginda itu adalah seorang nabi dan seorang ketua. Jemaah yang dirahmati Allah, adapun antara perkara yang boleh merosakkan tawadhu itu ialah: pertama, sifat sombong. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Maksudnya, tidak akan masuk syurga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawit. Hadis riwayat Imam Muslim. Kedua, angkuh dan membangga diri, yaitu merasakan diri lebih hebat daripada orang lain. Sifat ini bukan sahaja boleh merosakkan sifat tawaduk seseorang, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 18, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Shadaqallahul azim. Tafsirnya, dan janganlah engkau memalingkan mukamu daripada manusia kerana memandang rendah terhadap mereka, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka tiap-tiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ketiga, riya dan sum'ah. Riya adalah melakukan amalan untuk diperlihatkan kepada orang lain, manakala sum'ah pula adalah beramal supaya diperdengarkan kepada orang lain. Dalam arti kata yang lain, sesuatu ibadah itu dilakukan untuk mengharapkan pujian dan sanjungan daripada orang. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya' illa sama'a Allahu bihi 'ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Maksudnya, tidak ada seorang hamba yang berdiri di dunia ini kerana sum'ah dan riya, kecuali Allah akan mempermalukannya dengan memperlihatkan niat busuknya pada hari kiamat di hadapan makhluk-makhluknya. Hadis riwayat Imam Tabarani. Jemaah yang dirahmati Allah, setiap ibadah yang dilakukan pasti ada faedah dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba-Nya yang berakhlak mulia. Adapun antara ganjaran Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa yang bersifat dengan sifat tawadhu ini dapat dibahagikan kepada dua, yaitu pertama, mendapat ganjaran di dunia. Apabila seseorang itu benar-benar ikhlas dan tawadhu dalam melaksanakan amalannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat martabatnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Maksudnya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kedua, mendapatkan jalan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan syurga bagi para hamba-Nya yang bersifat tawadhu. Akhirnya, sama-samalah kita berdoa semoga kita semua memiliki akhlak mulia serta bersifat tawadhu dan terhindar dari sifat sombong. Mudah-mudahan dengan yang demikian kita semua akan mendapat menikmati kehidupan yang aman dan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka menjawab dengan perkataan yang baik-baik untuk menghindarkan dosa. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة